Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan discuss new topic, chapter 7, Federation of Malaya ataupun Persekutuan Tanah Melayu. Okay, seperti mana yang kita tahu, Federation of Malaya was formed in 1948 after Malayan Union was dissolved in July 1946. Idea pertama untuk mewujudkan Melayu Union setelah British datang ke Tanah Melayu kali kedua telah di-reject ataupun ditolak oleh majoriti orang-orang di Tanah Melayu kerana mereka merasakan penindasan dan juga tidak ada banyak manfaat kepada rakyat, malah memberi manfaat kelebihan kepada orang-orang British ataupun penjajah. So disebabkan oleh berlaku penentangan yang kuat daripada rakyat ataupun orang di Tanah Melayu pada waktu itu, maka akhirnya Malayan Union tidak berjaya diwujudkan dan telah dibubarkan secara rasmi pada 1946. The British government finally agreed to replace the Malayan Union with a new form of government known as a Federation of Malaya. Jadi setelah Malayan Union jatuh ataupun dibubarkan, maka British bersetuju untuk menggantikan kerajaan Malayan Union yang telah dibubarkan kepada satu kerajaan baru yang dinamakan sebagai Federation of Malaya. Pada pertengahan 1946, in the mid of 1946, a working party was set up under the chairman of Malcolm MacDonald to consider UMNO's proposal for the federation with a strict citizenship requirement and more safeguard of Malays and their rulers. Jadi, chairmannya Malcolm MacDonald bersetuju dengan proposal ataupun cadangan daripada UMNO di dalam kerajaan baru Persekutuan Tanah Melayu. Kerakyatan akan lebih ketat dan raja-raja Melayu akan diberi jaminan untuk meneruskan mengembalikan semula kuasa kepada raja-raja Melayu. And then a strong unitary central government was established with legislative power. Jadi kuasa legislatif telah ditubuhkan bagi membentuk central government ataupun kerajaan pusat yang lebih kuat. Jadi dia terdiri daripada kuasa legislatif. Seperti mana kita tahu dekat Malaysia kita ada 3 buah kuasa kan. Executive bodies, executive power, and then legislative power. And then kita ada satu lagi kuasa yang kita akan discuss later on nanti. And then a high commissioner rather than a governors as a symbolic gestures that authority derived from the Malay sultans rather than British crown. Jadi seorang jaya tinggi yang dilantik oleh sultan yang sebelum ini British crown, tapi dengan wujudnya Persekutuan Tanah Melayu, okey, jadi Suruhanjaya Tinggi ini diganti ataupun dilantik oleh ketua ataupun dipanggil sultan di kalangan orang-orang Melayu, bukan lagi lantikan daripada Raja British. And then next, Federation of Malaya was formed on 1st February 1948. Itu adalah tarikh keramat yang mana Persekutuan Tanah Melayu adalah bibit-bibit permulaan menuju kemerdekaan. Jadi merdeka itu bermula daripada Federation of Malaya. Tarikhnya adalah Februari 1948. Kalau kita tengok tarikh 1 Februari ini bersama dengan Hari Wilayah Persekutuan lah. Tapi semasa itu Federation of Malaya ditubuhkan, tarikh yang keramat, tarikh yang tercatat dalam sejarah, di mana kerajaan baru bakal
menggantikan kerajaan British, iaitu Malayan Union. So, Federation of Malaya. Jadi siapakah ketuanya? Federation Malaya, British High Commissioner as a head. Jadi ketuanya adalah British Commissioner. 9 Malay state together with the Malacca and Penang. Jadi 9 negeri di bawah Persekutuan Tanah Melayu ni ada 9 negeri. Termasuklah negeri selat iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Kalau ikutkan negeri selat ada satu lagi iaitu Singapura. Tetapi Singapura tidak termasuk di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Singapura masih lagi di bawah jajahan British. Kemudian the Legislative Council and the Federal Executive Council assisted the High Commissioner in the administration. Jadi dalam pentadbiran, ini susunan dia lah. Alright. Legislative Council and Federal Executive membantu High Commissioner di dalam pentadbiran. The Malay rulers will retain their right over their own state. Jadi raja-raja ataupun sultan-sultan bagi setiap negeri dikembalikan semula kuasa mereka untuk memerintah negeri masing-masing. Kalau tidak, sebelum ni British yang memerintah negeri-negeri di tanah Melayu dengan kerajaan Malayan Union. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang Melayu tidak bersetuju dan membuat penentangan, dan mereka menuntut supaya kuasa raja-raja ataupun sultan-sultan ini dikembalikan kepada mereka untuk mentadbir negeri masing-masing. The state government had the right and responsibility of matters relating to local government, administration, land matters, health, education and agriculture. Jadi state government, kerajaan negeri masing-masing, contoh negeri Selangor, negeri Pahang, negeri Terengganu, mempunyai kuasa untuk bertanggungjawab ke atas urusan-urusan negeri masing-masing, dari segi pentadbiran, dari segi pemilikan tanah, kesihatan, pendidikan, pertanian, semua diuruskan oleh kerajaan negeri masing-masing. Jadi tidak ada campur tangan yang terus daripada kerajaan pusat. Jadi negeri boleh ditadbir oleh kerajaan negeri sendiri. Kalau sebelum ni Malayan Union, negeri-negeri ditadbir oleh kerajaan pusat, iaitu dipanggil Malayan Union. Tapi apabila sebuah kerajaan baru dibentuk, Persekutuan Tanah Melayu, maka kuasa mentadbir negeri diberikan kepada kerajaan negeri masing-masing. Dan seterusnya, the administration of the state of Malacca and Penang came under resident commissioner. Jadi Melaka dan juga Penang masih lagi di bawah kuasa resident commissioner. Condition for citizenship become more strict. Syarat-syarat untuk mendapatkan warga negara menjadi lebih lebih strict lah, lebih tegas. Kalau tidak, sewenang-wenangnya sesiapa sahaja orang daripada luar boleh jadi warga negara. Jadi itu yang membangkitkan kemarahan, membangkitkan tidak puas hati di kalangan orang Bumiputera ataupun rakyat tanah Melayu sendiri, iaitu orang Melayu. Okay? Jadi komposisi orang Melayu menjadi tidak dominan, disebabkan sesiapa sahaja orang yang datang ke tanah Melayu boleh jadi warga negara. Jadi di bawah kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, untuk jadi rakyat tanah Melayu ataupun rakyat Persekutuan Tanah Melayu, syaratnya lebih ketat. Dan seterusnya, the special right of Malays were recognized. Keistimewaan orang Melayu haruslah recognize, mesti diakui. Tak boleh nak deny. Jadi ini yang specialnya ada di Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Jadi secara ringkas, Persekutuan Tanah Melayu adalah sebuah kerajaan baru yang wujud setelah jatuhnya kerajaan Malayan Union yang tidak memihak kepada orang-orang Melayu sebagai orang asal di tanah Melayu. Dan kuasa-kuasa raja-raja, sultan-sultan tanah Melayu telah deny, which is membangkitkan lagi kemarahan ataupun rasa tidak puas hati. Dan selain daripada itu, orang-orang yang bukan asal tanah Melayu pun sewenang-wenangnya mendapat hak sama rata seperti orang asal.
Jadi ini yang tidak mendapat sokongan. Jadi bila tak dapat sokongan, susahlah untuk mentadbir. Jadi akhirnya Melayu Union gagal dibentuk. Jadi Federation of Malaya adalah satu kerajaan baru yang dipersetujui, yang direstui oleh orang-orang ataupun rakyat di tanah Melayu pada waktu itu. Jadi setakat itu saja untuk topik Federation of Malaya.